Sedikit imbasan semula pada tahun 2016, empat parti komponen GPS bertanding atas tiket Barisan Nasional dan menawan 72 daripada 82 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Margin kemenangan ini juga turut didorong oleh kejayaan 11 orang calon langsung daripada mereka telah meninggalkan gabungan politik dan juga selepas itu menyertai Parti Sarawak Bersatu. Ini menjadikan kedudukan kerusi di Dewan Undangan Negeri kali ini berubah. GPS terdiri daripada PBB, PRS, SUPP dan juga PDP. Dan jika rakan kita di Bukit Saban juga sudah bersedia, Rosita Ampong teruskan dengan laporan anda di N37 Bukit Saban. Baik, 3 November lepas setelah DUN dibubarkan, kerusi Dewan yang baru telah pun dirombak. Ini menyaksikan GPS masih memiliki jumlah kerusi terbesar iaitu 68, diikuti PSB ada 6 kerusi, DAP 5 kerusi, Bersatu 1 kerusi dan Bebas 1 kerusi. Pada pilihan raya kali ini, GPS bertanding di 82 kerusi, DAP pula meletakkan 26 calon berbanding 47 calon yang dikatakan cuba dinamakan semula. Dan PSB membuat penampilan sulung pada pilihan raya kali ini dijangka memberi saingan yang sengit dengan beberapa orang calon adalah orang yang berpengalaman di dalam pilihan raya Sarawak sebelum ini diterajui oleh Wong Sun Koh dan bertanding di 70 kerusi PSB dan juga kumpulan calon langsung BN yang menangi pilihan raya 2016 sebelum ini. Di kawasan bandar pastinya undi kaum Cina di Kuching dan juga di Sibu bakal menjadi pertaruhan calon-calon yang bertanding. Kita akan melihat di kawasan-kawasan bandar terutamanya adakah calon-calon di GPS, PSB dan juga DAP ini dapat memenangi hati pengundi kerana isu di bandar cukup berbeza dengan luar bandar. Dan juga kita melihat kenyataan Presiden Pakatan Harapan dan juga DAP Sarawak Chong Chieng Jin itu sendiri menyatakan beberapa hari sebelum pengundian ini mengatakan bahawa jika tiada calon DAP di kawasan berkenaan, undilah PSB. Walaupun mereka dilihat belum mampu kita katakan mendapat satu kata persetujuan untuk satu gabungan yang betul-betul kuat, namun dilihat mereka sudi melakukan apa saja asalkan GPS tidak memenangi majoriti pada pilihan raya kali ini. Namun berbeza dengan pandangan pemerhati-pemerhati politik di Sarawak khususnya melihat tiada masalah bagi GPS untuk memenangi kerusi-kerusi khususnya kawasan majoriti Melayu Melanau dan juga kerusi Bumi Putra. Di kawasan luar bandar pastinya mereka melihatkan pembangunan-pembangunan fizikal yang pun berjaya dibangunkan selama beberapa tahun kebelakangan ini walaupun pandemik COVID-19 dilihat mempengaruhi pembangunan-pembangunan infrastruktur khususnya dan juga kemampuan kerajaan sedia ada GPS diterajui oleh pengerusi GPS yang pastinya dilihat bagaimana kekuatan dan kemampuan mereka menangani pandemik COVID-19 dan juga melalui PCDS 2030 Post COVID Development Strategy yang dibangunkan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg itu sendiri mampu memberi satu anjakan paradigma kepada suntikan ekonomi di Sarawak kerana dengan kadar pertumbuhan ekonomi yang perlahan di Sarawak pada 6% pada ketika ini, mereka harus melakukan satu lonjakan kepada ekonomi agar memberikan lonjakan daripada 6% ke 8% agar Sarawak masih berada di landasan yang tepat untuk menjadi negeri maju berpendapatan tinggi pada 2030. Baik, kita teruskan perbincangan kita di meja randau bersama dengan Hazelda Mac. Oh, belum. Di Bukit Saban dahulu, N37 bersama dengan Rosita Ampong di sana. Teruskan dengan laporan anda. Silakan Rosita. Baik, terima kasih. 9,518 pengundi dari keseluruhan 9,523 pemilih berdaftar di Bukit Saban akan menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari pengundian hari ini di seluruh negeri di 82 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Namun di Bukit Saban ingin saya tekankan bahawa di Bukit Saban ini terdapat 38 kesemuanya pusat mengundi yang dibuka pada pagi ini serentak pukul 7.30 pagi tadi. Dan ingin juga saya maklumkan terlebih dahulu mengenai keadaan cuaca sebelum ini memang agak redup. Rupa-rupanya nak hujan tapi syukur juga ketika ini memang panas dan ini membantu para pengundi di DUN Bukit Saban khususnya di sekitar Pekan Sepauh ini untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing untuk turun mengundi di beberapa buah pusat mengundi yang dibuka di sekitar Pekan Sepauh ini. Berbalik kepada pusat mengundi yang dibuka ini serentak pada pukul 7.30 pagi tadi, 38 kesemuanya, namun perlu diingatkan bahawa kesemua pusat mengundi ini nanti tidak akan ditutup pada waktu yang sama kerana sebahagian besar darinya akan ditutup lebih awal. Misalnya ada 14
yang akan ditutup lebih awal pada pukul 11 pagi dan ini diikuti 17 yang akan ditutup pada pukul 12 tengah hari, 3 akan ditutup pada pukul 1 petang, 1 akan ditutup pada pukul 3 petang nanti dan 3 yang terakhir, pusat mengundi yang terakhir akan ditutup pada pukul 4 petang. Dan pusat mengundi yang terakhir ini yang ditutup kebanyakannya di sekitar kawasan Pekan Sepau ini sendiri melibatkan 3 buah sekolah rendah, melibatkan 3 buah sekolah fasiliti yang digunakan dan salah satu pusat mengundi yang mempunyai bilangan pemilih yang agak ramai iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sepau sendiri melibatkan 1,867 pemilih berdaftar dan ini disediakan 5 saluran mengundi bagi memudahkan urusan para pengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Selain di Sekolah Menengah Kebangsaan Sepau, satu lagi pusat mengundi yang dibuka di berdekatan dengan kawasan ini adalah di Sekolah Kebangsaan Sepau sendiri melibatkan 906 pemilih berdaftar dan di tempat saya ini merupakan pusat mengundi di SJK Chong Hua Sepau, tidak jauh daripada pusat penyembelahan rasmi undi di Dewan Masyarakat Sepau mempunyai 337 pengundi berdaftar dan saya dimaklumkan oleh rakan sepasukan saya yang berada di Penom ketika ini bahawa calon bagi gabungan Parti Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas yang juga merupakan penyandang bagi kerusi N37 Bukit Saban sebenarnya juga telah menunaikan tanggungjawab beliau untuk mengundi di Rumah Panjang Penom di Ulu Paku yang mana terletak kira-kira 30 km dari Pekan Sepau ini. Beliau tiba tepat 7.30 pagi tadi untuk bersama-sama dengan pengundi-pengundi di kawasan itu yang mana saya dimaklumkan oleh pihak SPR di Rumah Panjang Penom mempunyai 137 pengundi. Dan ingin juga saya maklumkan bahawa mengenai pusat-pusat mengundi yang akan ditutup lebih awal ini pada pukul 11 nanti, salah satunya mengapa ia ditutup lebih awal kerana bilangan pengundi memang tidak ramai. Saya mengambil contoh di pusat mengundi Rumah Acon Nangetot hanya mempunyai 31 pengundi berdaftar. Jadi memang wajar juga pusat mengundi itu ditutup lebih awal bagi memudahkan lagi perjalanan proses pengundian ini. Jadi untuk keseluruhan di Bukit Saban rasanya dari segi logistik dan juga pengangkutan tidak menjadi masalah kerana kesemua pusat, 38 pusat ini mengundi ini telah dapat mempunyai akses jalan raya. Jadi kesemua pengangkutan itu hanya menggunakan jalan darat. Jadi sekian saja perkongsian setakat ini. Nanti kami bawakan perkongsian yang lebih terperinci mengenai perjalanan di tempat-tempat mengundi yang lain. Mungkin juga kami akan bawakan bagaimanakah suasana di pusat mengundi di SMK Sepau yang mempunyai 1,876 pemilih berdaftar. Dengan itu, #Kamek Milih yang sahih hanyalah di RTM. Baik, Rosita, terima kasih bawakan perkembangan di kawasan N37 Bukit Saban. Dari Bukit Saban